Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. 大家早上好。Hari ini pakai seragam hijau ya. 今天早上我们穿绿色的制服。Nah, kita bersyukur ya bisa kembali lagi untuk persekutuan usia indah. 我们感谢神，我们再一次可以来参加这个乐龄团契。 Kita berdoa supaya tidak terlalu lama lagi ya usia indah bisa kumpul di gereja. 我们祷告，愿在不久的将来，我们可以在我们的教会举行团契。 Sebulan lebih terakhir, corona di Batam kelihatannya kondisinya sudah sangat-sangat membaik. 在最后的一个月，巴淡的疫情的情况已经非常的好转。 Kita berdoa lah ya supaya mungkin tahun depan kita bisa kembali ke gereja. 我们祷告，希望在明年初，我们可以再一次的回到教会来聚会。 Ya, Desember ini musim hujan. Biasanya kalau musim hujan, ya sakit flu itu akan ramai. 12月份呢是雨季，所以呢，通常雨季都是很多人会受到风寒。 Bulan Desember juga banyak liburan, ya banyak orang bepergian. 12月份也有很多的假期，所以很多人都出门旅行。 Kalau kita bisa lewati akhir tahun ini dan tidak banyak penyakit corona, mungkin tahun depan pemerintah akan berikan kita lebih banyak keleluasaan. 如果我们能够越过这个12月，没有很多新的病例，我们希望在明年初上，我们的政府可以放松一点。 Dan kita bisa kumpul di gereja, kita bisa kembali lagi makan siang bersama, jalan-jalan ya. 我们可以再一次的来到教会来聚集，可以一起来用午餐，也可以一起到出外去郊游。 Ya, supaya tahun-tahun lalu kita bisa pergi ke pulau, pergi ke Balai, pergi ke Tanjung Batu, pergi ke Tanjung Pinang, jalan-jalan. 好像过去的几年，我们可以到某个地方去走走，好像去Tanjung Batu，去Tanjung Pinang等等。 Nah, jadi persekutuan kita ini tujuannya supaya kita ya bisa kumpul bersama ya untuk beribadah kepada Tuhan. 所以我们这个乐龄团契的目的呢，就是要把我们这些乐龄的朋友聚集在一起，然后一起来敬拜上帝。 Dengan banyak berdoa, mendengarkan firman, memuji Tuhan, supaya iman kita bisa lebih kuat. 接着唱诗，听上帝的话语，然后祷告。我们希望我们的信心能够更加的成长。 Dan persekutuan ini juga punya tujuan yang lain lagi. Ya, supaya kita bisa mempunyai teman-teman yang lebih akrab di dalam gereja. 除此之外呢，这个乐龄团契的目的也是希望我们各位乐龄的弟兄姐妹在教会可以有一群好朋友。 Kita bersyukurlah melalui Zoom ini kita juga bisa saling bertemu ya. 我们感谢神，接着这个 Zoom 我们还是可以碰面。 Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan tentang memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. 今天早上我们又来学习上帝的话语，关于
帮助有需要的人。 Kita bukan berbicara tentang memberikan persembahan kepada gereja, kepada Tuhan, bukan. 我们不是说到关于奉献，就是奉献给神在教会里面的奉献。 Tetapi ajaran Tuhan, kita membantu mereka yang dalam kesusahan. 可是呢，我们要学习到上帝的教导，关于帮助有需要的人。 Tuhan Yesus selalu memberi. 主耶稣一直以来都是在付出。 Mereka yang kelaparan, ya dia berikan mereka makanan. 那一些饥饿的，主耶稣给他们食物吃。 Mereka yang dalam kesusahan datang mencari Tuhan Yesus, dan Tuhan berikan apa yang mereka perlukan. 那一些有困难的来寻找主耶稣，主耶稣也给了他们所需要的。 Kita berterima kasih karena anak Allah telah menjadi manusia. 我们感谢神，因为上帝的儿子已经降世为人。 Kita dengan membaca Alkitab itu seperti kita melihat Tuhan Yesus. 当我们读圣经的时候，这就好比如我们见了主耶稣。 Kita seperti mereka yang hidup pada masa Tuhan Yesus, yang ikut dia kemana-mana dan melihat apa yang dia lakukan. 我们好比如那一些活在跟主耶稣同一个时代的人，到处都跟随着他，也可以目睹，可以观看到他所做的事情。 Tuhan Yesus memberi, dan kita adalah murid-muridnya. Maka kita pun ingin seperti Tuhan Yesus mau memberi. 主耶稣不断的付出，所以我们成为他的门徒的人，这些门徒，我们也有学习他一直的付出。 Tadi kita baca dari kitab 2 Korintus. 刚才我们所读的哥林多后书， Rasul Paulus dia menulis sebuah surat kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus pada masa dahulu. 使徒保罗写了一封书信，就是写给在哥林多城市里面的一间教会。 Sebelumnya, Paulus sudah menulis satu surat yang lain kepada mereka. 之前，使徒保罗已经写过一封书信给他们。 Waktu itu di kota Yerusalem ya, orang-orang Kristen di dalam kesusahan. 当时呢，在耶路撒冷正在困苦当中， Ya, ada bencana kekeringan, jadi mereka kekurangan makanan. 因为有干旱，所以他们闹饥荒，就是说没有食物吃。 Ya, selalu ada kesusahan seperti ini. Di Indonesia sekarang, di Kalimantan ya, di tempat bernama Sintang, itu banjir sudah 1 bulan. 类似这样的情况，就是说，有些人困难没东西吃，都会时常的发生。比如说，现在在加利曼丹的一个城市叫做新荡，那边已经1个月水灾。 Nah, jadi di Yerusalem ini, orang-orang Kristen dalam kesusahan. 所以在耶路撒冷的会友们正在困苦的当中。 Jadi Rasul Paulus dia menulis surat kepada orang Kristen yang ada di kota-kota lain, termasuk yang di Korintus ini. 所以呢，使徒保罗就写了书信，就是写给某一个城市，有好几个城市的
基督徒，包括在哥林多的教会的会友。 Dan sekarang dia tulis lagi surat ini untuk mengingatkan mereka apakah mereka sudah kumpulkan bantuan ini. 所以呢，这张书信，使徒保罗所写的，就是为了又在提醒他们，问他们是否已经把所有奉献的东西都收好。 Tuhan Yesus memberikan kita contoh yang baik dalam memberi. 主耶稣给我们一个付出的一个很好的榜样。 Selain pemberian tentang kebutuhan hidup kita, Tuhan juga berikan kita hidupnya sendiri, ya untuk menyelamatkan kita dari dosa. 主耶稣不单单只是给我们每日所需要的，他也把救我们从罪恶里面把我们救出来。 Di antara kita Bapak Ibu, mungkin ada yang memang suka membantu orang lain. 在我们当中，也许有一些非常喜欢、非常乐意的帮助人的， Karena kita merasa belas kasihan dan ingin menolong mereka yang dalam kesusahan. 因为我们有怜悯的心，所以我们很愿意去帮助那一些有需要的人、有困难的人。 Sekarang kita lagi memberi karena kita belajar dari Tuhan Yesus. Sorry, terputus barusan. Sekarang kita lebih mau memberi karena belajar dari Tuhan Yesus. 现在呢，我们更加的又来付出，又因为我们从主耶稣那里学到好的榜样。 Jadi kita orang Kristen mempunyai lebih banyak alasan untuk menolong orang lain. 所以呢，我们基督徒有更多的理由来帮助别人。 Bagaimana sikap hati yang benar dalam menolong, dalam memberi. 那又来帮助别人的正确的心态是如何呢？ Di ayat ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. 第7节告诉我们，个人又随本心所决定的。 Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, memberi itu harus dengan rela hati. 所以就是奉献，就是给别人东西，又是甘心乐意的。 Membantu orang harus rela. 帮助别人又有一颗甘心乐意的心。 Jangan dengan sedih hati, jangan karena terpaksa. 不要做难，不要勉强。 Nah, jadi artinya kalau kita memberi, jangan karena kita merasa kalau saya tak memberi, tidak boleh. Mau tidak mau saya harus beri. 所以呢，我们又来奉献，又来帮助人呢，不要为了感觉说，如果不这么做是不可以的，所以我又去做。 Kadang-kadang ya, di keluarga besar kita, mungkin ada yang sakit, lalu minta bantuan untuk berobat. 有时候呢，在我们的大家庭里面，也许有亲戚朋友生病，需要帮助。 Lalu AI ini beri, Atio ini beri, Akau ini beri. Lalu kita bilang, saya kalau tak beri, nanti orang ngomong.
所以呢，我们看到我们的阿姨们、我们的姑姑们、我们的姑丈、我们的姨丈都帮助他的医药费，所以我们就心里在想，如果我没有帮助他的话呢，我会被别人指指点点。 Tapi hati kita tak senang. 可是呢，我们不是甘心的， Kita tak mau memberi. 其实我们不愿意， Tapi kita pikir tak bisa tak memberi. 可是呢，我们又在想说，不给又不行。 Tuhan bilang, kalau kita bantu orang, jangan karena demikian. 上帝说，如果我们帮助别人呢，不要有这样的心态， Jangan dengan terpaksa. 不要是勉强的。 Kalau kita memang lagi tidak punya lebih, dan memang tak mampu memberi, kita usah beri. 如果我们是没有能力，那我们就真的不要去勉强吧。 Tapi kalau kita memang ada lebih dan bisa ikut membantu, marilah kita lihat orang itu perlu pertolongan. 可是呢，如果我们有能力的话呢，我们就看到这个人有需要。 Jangan pikir orang lain memberi, saya terpaksa memberi. Jangan pikir seperti itu. Pikirkan orang ini memang susah, dia butuh bantuan, kita bantulah dia. 我们不要有这个思想，就是说每个人都在帮助他，我也应该需要帮助他。可是呢，我们有更好的观点，就是说我们看到这个人真的是需要帮助，那我们就去帮助他吧。 Sehingga ketika kita bantu, kita rela. 所以呢，如果我们这样想的话，当我们帮助他的时候，我们是有一颗没有感觉到勉强的心。 Berapa banyak kita berikan, ya sesuai dengan kerelaan hati kita. 我们应该帮助他多少呢？就是照做我们心里所愿意的。 Apakah Bapak Ibu selama ini membantu orang lain sudah dengan rela hati? 弟兄姐妹们，一直以来你们在帮助别人的时候，是否是有一颗愿意的心呢？ Nah, jadi kita dari firman Tuhan ini seperti sebuah cermin untuk melihat apakah selama ini saya rela, apakah saya merasa terpaksa. 所以从今天的话语这个圣经节呢，我们就好比一门镜子，让我们来看自己，我们一直以来帮助别人的心态是否是勉强的心态呢，或者是愿意甘心乐意的心态？ Kalau kita telah memberi dengan rela hati, ya kita bersyukur, puji Tuhan. 如果呢，我们一直以来都是甘心乐意的，那我们就感谢神。 Tapi kalau belum, kita bisa perbaiki. Tuhan berkata harus rela hati, jangan terpaksa. Ke depan kalau saya bantu orang, saya akan perhatikan baik-baik hati saya. Saya berikan sesuai dengan yang saya rela, dengan senang hati. 可是呢，如果我们一直以来帮助别人的心态都是不很甘心乐意的话呢，那我们就来纠正它。从今天开始，如果我们帮助别人呢，我们就照做我们心里所愿意的，有喜乐的、甘心的、不勉强的帮助别人。 Tapi Tuhan mau kita membantu orang. 可是呢，上帝要我们去帮助别人。 Jadi kalau ada kesempatan, kita ada lebih, kita bantulah mereka. 所以呢，如果有机会，然后我们
也有能力呢，那我们就帮助人吧。Di luar ya, di masyarakat, di kedai kopi, di pasar, kita sering melihat orang yang mencari bantuan. 我们在外面，在咖啡店，在市场，在路上都会看到很多人有需要的。 Memang ada yang malas tak mau kerja. 的确的，有些人他是因为懒惰，不要找工作， Tubuh sehat-sehat, tapi maunya hanya meminta. Itu 身体很健康，可是只有讨饭，不要做工。 Ada yang hanya mau buat sesuatu, main gitarnya, ceng berapa kali langsung minta uang. Itu 有 pun 一 tak. 些呢，就拿着一个吉他，然后玩一段子，打那个吉他一段子就要讨钱了，这些也不应该。 Sebetulnya banyak anak-anak yang di lampu merah itu tak boleh dibantu. 有很多的小孩子在红绿灯的讨饭的那一些我们也不应该给。 Karena mereka diatur oleh orang dewasa. Pagi-pagi ditaruh di situ untuk kumpul uang. Malam hari dibawa pulang. Uangnya diambil orang dewasa semua. Itu hanya menggunakan anak-anak supaya kita ada belas kasihan. Tak usah dibantu. 因为呢，他们这些小孩子是被组织所操控的，就是早上他们就被带到路旁，带到红绿灯，然后讨饭讨钱，然后呢这些钱到最后呢晚上他们是交给他们的管理他们的人，不是他们所收到的，所以这些我们不应该帮助。 Sebetulnya sangat berbahaya menempatkan anak kecil-kecil itu di tepi jalan ya. Karena mereka itu rendah, masih pendek ya. Itu bisa dilanggar mobil, orang tidak tahu itu ada anak di depan sana. 其实呢，把小孩子放在路旁，放在红绿灯呢，是很危险的事情，因为呢，他们个子还没有那么高，有时候呢，真的是看不见，会被车撞到。 Tapi kita juga melihat ada orang yang berusaha dan mereka layak untuk dibantu. 可是呢，我们也看到一些人真的很殷勤的、很勤劳的，他们配得我们去帮助他们。 Kadang-kadang saya lihat ya ada ibu-ibu jualan kue ya. Betul-betul ada kuenya, betul-betul dia keliling jual. 有时候我看到妇女她卖糕点，她真正的就是在那边都为了要卖她的糕点。 Karena hidup susah ya. Karena kita hidup begitu susah, memang tak ada kerjaan. Dia jualan kue lah yang paling memungkinkan. 因为呢，生活非常的困难，有时候真的没有工作，所以卖糕点就是最简单能够做的事情。 Jadi kalau ketemu seperti ini, usahakanlah bantu mereka. Beli barang. 所以呢，如果看到这样的情形呢，我们就去帮助他们吧，买他们的东西。 Ya, mungkin kita tidak lagi mau makan kue, tapi 10.000 bolehlah kita bantu ya. Dapat satu kotak kuenya, biar dia terjual gitu. 有时候也许我们正不想吃糕点，可是呢，1万等我们还付得起，我们买吧，然后帮助他。 Kalau ada orang yang memang jujur, tulus, berusaha, kita usahakanlah bantu dia. Apalagi kalau dia jualan dan bukan barang mahal. 如果有那些是真诚的、好好的在卖东西，那我们就跟他们买吧，直到他们得到帮助。
tetangga kita. Kadang-kadang ada juga yang butuh pertolongan, tetangga. 有时候呢，我们的隔壁邻居也会有一些需要帮助的时候。 Kita tinggal ya di perumahan yang sama, keluar masuk sering ketemu. 我们住在同一区，出入有时候会碰面。 Kalau ada yang dalam kesusahan, betul-betul perlu bantuan, kalau kita mampu, usahakanlah tolong mereka juga. 如果有的真正需要帮助的话呢，我们有能力的话，那我们也去帮助他们吧。 Demikian juga di dalam gereja. Kadang-kadang ada yang benar-benar butuh bantuan. 在教会呢，有一些有时候也会需要到我们的帮助。 Hidup ini ya, ada waktunya kita butuh orang bantu. 我们在生活中呢，有时候会需要到别人的帮助。 Kita memang punya harga diri ya, jangan menyusahkan orang. 我们也有时候有志气，我们不愿意麻烦别人。 Kita usahakan berusaha sendiri, jangan merepotkan orang lain. 我们很愿意自己去试试看，不愿意麻烦到别人。 Ada waktunya kondisi kita begitu sulit, sebuah pertolongan akan bisa mengangkat kita kembali. 有时候呢，我们的情况真的是非常的困难，一个帮助可以帮我们再一次的站起来。 Nah, di gereja kita ada satu anak muda ya, yang Hadi namanya. Dia percaya kepada Tuhan sudah sekitar 4 tahun lah. Sorry putus barusan. Di contoh di gereja kita ada satu anak muda ya, 30-an tahun, namanya Hadi. 4 tahun ini saya lihat hidupnya susah sekali. 在我们教会呢，有一位弟兄，大概30几岁，我看他这几年真的很辛苦。 Dia punya satu kios kecil di dalam mall, jual aksesoris handphone. 他有一间小小的摊子，在一间大的超级市场。 Tapi saya lihat barang dia itu tinggal sangat sedikit. Apa yang mau 可是 dijual? 我看他所卖的东西剩下一点点，怎么做生意呢？ Setiap kali kalau orang mau beli, dia harus pergi ambil sama toko lain. Berapa untungnya? Begitu. 每一次有人又买东西，他就又跑到别的店里去补货。这样子做生意呢，能够赚多少？ Kadang-kadang saya berpikir, kalau ada orang yang mau bantu dia, mungkin kongsian sama dia, kasih modal sedikit, barangkali kiosnya akan maju. 我一直的在想，如果有人愿意帮助他，就是加一点本钱投资下去，然后跟他一起合作做生意，也许他会进步。 Akhirnya dia pergi jadi sales. Kiosnya istrinya yang jaga. 到最后没办法，他就把那个摊子在购物中心的摊子交给他太太管理，他自己去找工作。 Dia anak yang rajin ya, tekun itu. 这个年轻人是很殷勤的年轻人。 Saya rasa dia kalau dibantu, dia akan berhasil. 我在想，如果有人帮助他呢，他应该会成功。
tapi tak ada orang bantu dia. 可是没有人帮助他。 Ternyata non-Kristen yang bantu dia sekarang. 现在呢，原来有一个非基督徒帮助他， Tak ada orang Kristen yang bantu dia, non-Kristen yang bantu dia. 没有基督徒帮助他，是非基督徒来帮助他。 Sebagai sales barang kebutuhan sehari-hari, dia kenalan beberapa bulan terakhir dengan satu pengusaha yang punya banyak minimarket. 他就是在当推销员，就是每日所需要的东西。所以呢，这几个月呢，他认识了一位老板，就是这位老板有几间小小的连锁店。 Dan pengusaha ini bilang ajak dia pakai 3 ruko, buka 1 minimarket dan suruh dia yang kelola. 所以这个老板呢，就跟他讲说，叫他用3间的店屋开一个小型的超级市场，就交给他去管理。 Ini kesempatan emas bagi dia. 这个是非常好的机会， Ya, supaya dia mempunyai harapan untuk bisa berkembang dan maju dalam hidupnya. 他有希望可以发展，可以进步。 Dia cerita dengan saya udah 3 kali. Setiap kali ketemu saya dia mau cerita tentang dia diberi kesempatan untuk urus 1 minimarket. Dia sangat senang. 他已经跟我分享这件事情3次了，每一次见到我，他都有分享，因为他非常的开心。 Hidup memang begitu. Ada waktunya kita memang butuh dibantu. 生活就是这样，有时候我们真的是需要别人帮助。 Dan kita orang Kristen, kalau kita mampu, bantulah orang dalam kesusahan itu. Angkat sedikit orang itu. 我们基督徒呢，如果看到别人有需要，我们就应该去帮助他们，提拔他们。 Nah, jadi dalam gereja, jemaat gereja, kalau ada orang yang tekun, yang tulus, yang punya kesulitan, usahakanlah bantu mereka. 所以我们会友呢，如果我们看到有人有需要的，他是真诚的，他是很勤劳的，可是他有需要，那我们应该去帮助他。 Satu lagi, kadang-kadang kalau ada bencana alam dan pemerintah minta supaya diberikan sumbangan, kalau kita mampu, ikutlah sumbang, ya sesuai dengan kerelaan hati kita. 有时候呢，如果我们看到有饥荒或者有什么灾呢，然后我们的政府就在那边筹款。那如果我们有能力的话呢，我们也应该要去帮助。 Jadi kita menjadi orang Kristen yang murah hati, yang mau menolong, yang rela untuk memberi. 所以呢，我们基督徒，我们是应该有一颗愿意付出的心。 Berapa kita mau memberi, itu terserah pada kita. Sesuai dengan seberapa banyak kita rela, itu saja. 我们应该给多少呢？那就照着我们的能力，我们愿意给多少。 Tuhan akan memperhatikan kita. 上帝会看住我们。 Kalau kita rela hati menolong, Tuhan tak akan membiarkan kita kekurangan. 如果我们是甘心乐意者去帮助别人呢，上帝不会使我们不足够。 Ayat yang terakhir ya, di ayat ke-8.
Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. 第8节，神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足。 Nah, lihat ya, Tuhan mau melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. 我们来看，上帝呢愿意将各样的恩惠多多的加给我们。 Berlimpah-limpah kasih karunia-Nya, hal-hal yang baik Tuhan akan limpahkan kepada kita. 多多的恩惠，每一件好的事情，上帝都会赐给我们。 Supaya apa? Supaya kita berkecukupan di dalam segala sesuatu. 为了什么呢？为了使我们凡事都常常充足。 Berkecukupan, tidak kekurangan. 充足的意思就是说不缺乏。 Menolong orang tak akan membuat kita kekurangan. 帮助别人不会使到我们缺乏。 Membantu orang bahkan akan membuat kita berlebihan dalam berbagai kebajikan, berbagai perbuatan baik. 反而呢，能够使我们行各样的善事。 Nah, kita tidak akan kekurangan karena memberi. 我们不会因为帮助别人而缺乏。 Kita makin menolong, makin banyak yang kita tolong. Itu artinya kebajikan berlimpahan. 更加帮助别人，直到我们更加的充足。这个就是这一节圣经节所说的，能行各样的善事。 Maksud Tuhan adalah kita tak akan kekurangan meskipun kita memberi orang. 上帝的意思就是说，虽然我们付出，我们去帮助别人，可是我们不会缺乏。 Dalam memberi dengan sukacita akan mendorong kita terus menolong, sehingga perbuatan yang baik ini akan menjadi banyak di dalam hidup kita. 我们如果有喜乐的心去付出、去帮助别人呢，那会使到我们更多的机会来帮助别人，更多的机会来帮助别人，使到我们所做的善事呢越来越多。 Nah, jadi yang penting dikatakan Tuhan sebetulnya adalah mengajak kita untuk menjadi orang Kristen yang murah hati, ya, yang mau membantu orang lain. 所以呢，最主要呢，就是说，上帝要我们有喜乐的心来帮助别人。 Jadi kalau di hari-hari akan datang ada kesempatan untuk menolong, cobalah bertolong mereka itu. 所以呢，在以后的日子，如果有机会可以帮助别人，那我们就去帮助吧。 Nah, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. 愿神祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan Yesus, berkatilah semua orang tua kami ini. 主耶稣，求你祝福我们这里每一位的乐龄团契会友。 Limpahkan dalam hati semua Bapak Ibu kami ini kerelaan hati, sukacita untuk menolong orang lain. 求主赐给我们这里每一个人有一颗甘心乐意、愿意帮助别人的心， Sehingga mereka bisa mengalami sukacita yang besar. 使到他们能够尝到非常大的喜乐。 Dan Bapak, ingatlah dan berkatilah mereka berkecukupan di dalam segala kebutuhan.
也求主纪念，祝福他们，使到他们所需要的都能够充足。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan menolong kita ya.